Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah kelas CTU 552, Dr. Siti Sarah dan rakan-rakan yang lain. Saya Aisyah Alisa daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang tajuk tokoh-tokoh falsafah barat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya dulu. Ahli kumpulan saya ialah Siti Aisyah Azuri, Nur Eva Azaria, Atira Huda, Nur Alia Nabilah, saya sendiri Aisyah Alisa dan Nur Aliyah Nabila. Jadi ini adalah isi kandungan bagi tajuk kami pada hari ini. Kami terdapat pendahuluan, pengenalan, objektif kajian dan tokoh-tokoh yang kami pilih iaitu Plato. Tokoh kedua ialah Socrates. Tokoh ketiga adalah Epicurus dan tokoh terakhir ialah Aristotle. Dan kemudiannya ada kesimpulan dan rujukan. Jadi saya akan mulakan dengan pendahuluan. Falsafah atau filosofi seperti yang kita semua telah belajar berasal daripada bahasa Yunani iaitu philo dan sophia yang membawa maksud cinta akan ilmu pengetahuan ataupun dalam bahasa Inggerisnya love of wisdom. Topik yang biasanya dibincangkan dalam falsafah adalah tentang persoalan dan masalah yang sentiasa dianggap sukar dan memerlukan daya pemikiran yang sangat tinggi. Sebab bidang falsafah ni dia banyak mencabar minda dan mencabar cara kita berfikir. Bidang falsafah terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu metafizik, epistemologi, etika, logik dan estetika. Jadi tokoh-tokoh falsafah barat yang telah kami pilih adalah Plato, Socrates, Epicurus dan Aristotle. Seterusnya, ini adalah objektif kajian bagi tajuk kami iaitu tokoh-tokoh falsafah barat. Yang pertama, mengenali tokoh-tokoh falsafah barat dan mendalami pemikiran serta falsafah yang diutarakan oleh mereka. Yang kedua, mempelajari tentang latar belakang, sejarah dan sumbangan yang diberikan sepanjang hayat tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, berjaya menghayati falsafah dengan lebih dalam dan teliti serta merangsang otak untuk berfikir secara lebih kritikal dan luar daripada kotak. Yang keempat, mendalami dan menerapkan amalan berfikir dan perasaan ingin tahu supaya kita menjadi generasi yang lebih cerdas dan berjaya memberi sumbangan dalam memajukan negara. Yang kelima, mempelajari kepentingan falsafah dalam kehidupan dan kesan falsafah terhadap individu, masyarakat, negara dan alam sekitar. Plato, seorang tokoh falsafah berkelahiran Athens, Yunani yang lahir pada sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masihi dan meninggal dunia pada sekitar tahun 348 atau 347 sebelum Masihi. Beliau merupakan murid kepada tokoh falsafah penting dalam sejarah iaitu Socrates dan juga merupakan guru kepada Aristotle yang juga merupakan salah seorang tokoh falsafah penting. Plato telah dilahirkan di dalam sebuah keluarga aristokrat Yunani yang membawa peranan penting di Athens secara turun-temurun. Bapa beliau, Ariston, merupakan seorang bangsawan berketurunan Raja Cordus yang sangat dikagumi oleh rakyatnya hasil daripada kebijaksanaan dan kecekapannya memerintah Athens. Ibu beliau pula bernama Perictian, berketurunan Solon dan merupakan salah seorang tokoh dan negarawan agung di Athens. Plato ialah nama gelaran yang diberikan kepadanya, manakala nama sebenar beliau ialah Aristocles. Gelaran Plato telah diberikan kepadanya daripada jurulatih senamnya kerana beliau memiliki bahu dan dahi yang lebar. Plato dikenali sebagai seorang yang sangat berpengaruh yang mana dia telah menjadi pengasas kepada The Academy, iaitu salah satu institut pengajian tinggi terawal tertubuh di Athens yang juga merupakan tempat Aristotle menimba ilmu selama 20 tahun sebelum menubuhkan institutnya sendiri iaitu Lyceum.
The Academy berterusan sepanjang zaman Hellenistik sehinggalah ke penghujungnya ketika kematian Philo of Larissa pada 83 sebelum Masihi, di mana ia dimusnahkan oleh diktator Roman Sulla. Plato merupakan anak murid Socrates dan berada di bawah didikannya sejak 20 tahun dan ia telah banyak mempengaruhi hidup Plato terutamanya dalam bidang falsafah. Ketika kematian Socrates, disitulah menjadi titik tolak bagi Plato terutamanya dari segi penghasilan karyanya. Sepanjang hayat Plato, beliau telah menghasilkan dalam lingkungan 200 risalah dan 34 karya yang merangkumi dialog dan puisi. Melalui penulisan karyanya, beliau bukan sahaja dikenali sebagai ahli falsafah agung, malahan seorang sastrawan terkemuka. Salah satu karya teragung Plato yang menjadi karya terkenal dan dibaca oleh ramai beliau ialah The Republic. Plato seorang yang meletakkan dasar falsafah barat, politik dan sains, dan beliau telah dianggap sebagai salah seorang yang berjaya mengeksploitasi potensi penuh falsafah sebagai amalan, menganalisi isu-isu dari perspektif etika, politik, epistemologi dan metafizik. Pemikiran beliau juga sangat dipengaruhi oleh falsafah Pythagorean. Bagi Plato, jiwa dan bukan badan yang merupakan intipati sebenar, malah badan itu menjadi penghalang dalam mencari kebenaran dan ungkapan yang luas dalam aspek yang paling penting. Beliau percaya bahawa jiwa itu datang dari dimensi yang lebih tinggi di mana ia akan bersentuhan dengan kebenaran. Pada satu tahap, jiwa menyerah kepada kesenangan yang rendah dan akibatnya terpaksa menurunkan dirinya kepada dunia yang diketahui yang dipenjarakan di dalam tubuh. Plato telah memperkembangkan pandangan yang dinamakan teori tiga bahagian. Bahagian-bahagian tersebut adalah impulsif, rasional dan unsur semangat. Plato berfikiran bahawa unsur-unsur ini adalah fakulti jiwa. Yang pertama, unsur impulsif. Unsur impulsif dikaitkan dengan keupayaan memerintah orang lain serta ketekunan seseorang. Ia berkaitan dengan kekuatan dan momentum, pada masa yang sama cita-cita dan kemarahan. Yang kedua ialah unsur rasional. Plato menganggap rationality adalah sebagai fakulti unggul di kalangan yang lain. Ia berkaitan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan dan menurut Plato, para ahli falsafah yang memiliki fakulti ini lebih maju. Yang ketiga ialah unsur semangat. Unsur semangat dikaitkan dengan dorongan semula jadi untuk mengelakkan kesakitan serta dengan mengejar keseronokan. Plato menyatakan bahawa elemen ini mempromosikan rasa untuk barang yang bersifat material yang menghalang pencarian kebenaran dan intipati perkara. Plato merupakan seorang intelek. Beliau berfikiran bahawa kita seharusnya berfikir berlandaskan sebab dan bukan hanya berdasarkan rasa atau gerak hati. Terdapat beberapa sumbangan Plato yang penting kepada sejarah falsafah dunia. Sebagai contoh, Academy, Matematik, Karya Agung dan teori-teori falsafah unggul. Plato telah mendirikan sebuah institut yang dinamakan The Academy pada tahun 387 sebelum Masihi di Athens. Menurut sesetengah sumber, The Academy mungkin didirikan ketika Plato memperoleh harta warisan pada usia 30 tahun. Pada zaman itu, sekolah tidak memiliki dasar-dasar tertentu untuk mengajar, melainkan Plato mengajar masalah yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh orang lain. Ramai yang membayangkan bahawa kurikulum akademi ini mirip dengan di Republik Plato. Akademi Plato sering dikatakan telah menghasilkan calon politik di dunia kuno dan telah memiliki banyak alumni yang terkenal. Plato juga telah memberi sumbangan dalam bentuk matematik. Plato percaya bahawa realiti objektif matematik yang boleh ditanggap dengan cara yang seakan-akan tanggapan panca indera. Plato mencadangkan bahawa kaedah kuasa empirik boleh digunakan untuk menyediakan bukti yang cukup untuk mendapat munasabah apa-apa sangkaan semata-mata. Idea-idea Plato didahului dan mungkin dipengaruhi oleh Pythagoras yang sangat popular di Greece. Dari segi karya pula, Plato telah menerbitkan Republik yang menerangkan struktur kerajaan yang terbaik untuk rakyat. Plato berpendapat bahawa ahli falsafah boleh menjadi pemimpin yang baik kerana mereka dapat memerintah dengan adil dan saksama. Republik merupakan dialog Socrates yang ditulis oleh Plato di sekitar 380 sebelum Masihi yang berkaitan dengan takrif keadilan dan perintah ciri-ciri bandar negeri.
Republik ini adalah kerja yang paling terkenal untuk Plato dan telah dibukti menjadi salah satu kerja yang paling intelektual dan sejarah, falsafah dan teori politik yang berpengaruh. Walaupun Plato menghabiskan banyak tenaga tentang Republik melalui perbualan mengenai bandar dan perbincangan itu akhirnya bertukar kepada 4 rejim yang wujud dalam realiti, iaitu demokrasi, oligarki, demokrasi dan autokrasi. Plato juga telah menyumbangkan teori sejagat yang menjelaskan konsep bentuk sebagai jawapan kepada masalah sejagat. Ia juga menggambarkan perbezaan Plato tentang dunia penampilan dan dunia sebenar serta untuk membantu membenarkan ahli falsafah dalam masyarakat sebagai raja. Plato juga menerangkan bagaimana ahli falsafah itu serupa dengan banduan yang dibebaskan dari gua. Banduan itu adalah buta cahaya. Walau bagaimanapun dia sudah sesuaikan diri terhadap kecerahan dia melihat api dan patung-patung dan bagaimana imej-imej yang disaksikan di gua itu. Bayang-bayang yang disaksikan di dalam gua sesuai ke tahap yang paling rendah dan sangkaan semata-mata. Pada akhirnya, Plato menegaskan bahawa ia adalah beban ahli falsafah untuk kembali ke gua. Akhirnya, Plato menyumbangkan teori bentuk. Teori bentuk atau teori Plato menegaskan bahawa abstrak bukan material bentuk dan perubahan material di dunia dikenali melalui sensasi dan mempunyai jenis yang tertinggi dan paling asas. Plato bercakap entiti ini hanya melalui watak-watak dialog beliau yang kadang-kadang mencadangkan bahawa bentuk-bentuk ini adalah benar dalam pengajian yang boleh menyediakan kita dengan pengetahuan yang tulen. Plato sering mempersembah sesuatu yang lain untuk menggambarkan cara di mana bentuk dikatakan wujud. Plato juga menerangkan dunia tentang bentuk sebagai rantau murni alam semesta fizikal yang terletak di atas permukaan bumi. Socrates merupakan falsafah pada era Yunani Purba yang lahir pada 470 sebelum Masihi di Demi Alopis, Athens. Beliau meninggal dunia pada 399 sebelum Masihi di Athens berpuncakan dari hukuman mati secara paksa dengan meracuni. Sophroniscus, bapa kepada Socrates, ialah seorang tukang batu manakala ibunya, Phanerete, ialah seorang bidan. Beliau berpendidikan berdasarkan undang-undang dan adat Athens. Plato menggambarkan Socrates ialah seorang yang bersemangat memperoleh tulisan Anaxagoras, iaitu ahli falsafah kontemporari terkemuka, dan mendakwa dia telah diajar retorik oleh Aspasia. Kepercayaan Socrates adalah tidak konformis. Beliau sering merujuk kepada Tuhan daripada Tuhan-Tuhan dan dia mendakwa telah dibimbing oleh suara ilahi batin. Antara pendidikan awal Socrates ialah beliau merupakan seorang askar. Socrates hidup semasa konflik antara Athens dan Sparta yang dikenali sebagai Perang Peloponnesia. Socrates terpaksa terlibat dalam pertempuran kerana dia adalah warga negara lelaki Athens. Pendidikan awal seterusnya ialah Socrates merupakan ahli falsafah dan guru. Socrates mula belajar falsafah apabila beliau telah mencapai usia tua. Socrates menumpukan perhatian kepada etika dan bagaimana orang harus berkelakuan berbanding dunia fizikal. Socrates menyuruh untuk mengutamakan kebaikan dan keadilan daripada kekayaan dan kuasa. Di Athens, golongan muda dan ahli akademik mula berkumpul di sekitar Socrates untuk mengadakan perbualan falsafah. Socrates akan berkata, saya tahu bahawa saya tidak tahu apa-apa, berbanding dengan menegaskan bahawa dia tahu semua jawapan. Falsafah. Socrates, iaitu bapa falsafah barat, adalah seorang ahli falsafah Yunani kelahiran Athens yang merupakan salah seorang ahli falsafah moral pertama dalam tradisi pemikiran etika. Socrates menganggap falsafah sebagai aspek kehidupan yang praktikal. Pada pendapat beliau, falsafah ialah satu usaha untuk memperbaiki manusia melalui prinsip moral yang diperoleh melalui kesucian mental. Beliau juga menyatakan bahawa memperbaiki akhlak memerlukan kebersihan mental. Antara sumbangan Socrates ialah yang pertama, teknik Sokratik. Teknik Sokratik ialah teknik yang digunakan dalam perkara seperti kebenaran dan keadilan. Sumbangan yang kedua ialah dialog dan argumentasi. Socrates menekankan perdebatan dan perbincangan sebagai cara utama untuk menyampaikan idea. Sumbangan Socrates yang ketiga ialah paradoks Sokratik.
Sebilangan besar kepercayaan yang biasanya dikaitkan dengan Socrates sengaja membingungkan mereka dengan mengemukakan idea yang menampakkan bercanggah pada mulanya. Ini dikenali sebagai paradoks. Saya tahu bahawa saya tidak tahu apa-apa, kata paradoks yang paling terkenal. Tokoh Epicurus. Biografi. Beliau dilahirkan pada Februari 341 sebelum Masihi di Samos, Greece. Tarikh meninggal dunia adalah pada 270 sebelum Masihi di Athens, Greece. Punca kematian beliau ialah menghadapi komplikasi batu karang saluran kencing ketika berusia 72 tahun. Beliau hidup di era falsafah purba. Epicurus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mengasaskan sekolah falsafah yang sekarang dipanggil Epicureanism. Penulisan beliau sangat dikenali dengan 300 karya. Menurut Diogenes Laertius, yang menyentuh pelbagai topik. Setelah kematian Alexander Agung, Perdiccas General yang mengambil alih pemerintahan beliau mengusir penghuni warga Athena ke kota Kolophon yang kini terletak di pesisiran Turki. Beliau dididik Nausiphanes, salah seorang pengikut Demokritos. Pendidikan awal. Beliau belajar di Akademi Plato yang dikendalikan oleh Xenocrates. Kemudian, apabila dia menyertai keluarganya di Kolophon, Epicurus belajar di bawah Nausiphanes yang memperkenalkannya kepada falsafah Demokritos. Pada 367, Epicurus membeli sebuah rumah di Athens. Di tamannya, beliau mengajar falsafahnya. Epicurus dan pengikutnya yang termasuk hamba dan wanita. Mereka memisahkan diri dari kehidupan bandar. Antara sumbangan Epicurus. Prinsip Epicurean. Pertama, kebaikan keseronokan. Epicurus dan falsafah keseronokannya telah menjadi kontroversi selama lebih dari 2000 tahun. Salah satu sebabnya adalah kecenderungan kami untuk menolak kesenangan sebagai kebaikan moral. Tetapi, untuk Epicurus, tingkah laku dalam usaha mencari kesenangan dalam kehidupan yang tegak. Kedua, hedonism dan atarazia. Hedonism, kehidupan yang dihaskan untuk keseronokan, adalah apa yang kita fikirkan apabila kita mendengar nama Epicurus. Tetapi atarazia, pengalaman keseronokan yang optimum berkekalan, adalah apa yang kita harus kaitkan dengan ahli falsafah atomis. Ketiga, satiation. Menurut Dr. J. Chandler, dalam catatannya mengenai Stoicism dan Epicureanism, untuk Epicurus, pemborosan membawa kepada kesakitan, bukan kesenangan. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang tokoh Aristotle. Beliau lahir pada tahun 384 BCE, iaitu before Common Era, ialah sebelum era biasa Yunani Purba. Beliau meninggal pada tahun 322 BCE, Chalkis, Greece. Antara karya terkemuka beliau ialah kategori Etika Eudemian, Sejarah Haiwan, Metafisika, Etika Nicomachean, Ode to Virtu, tentang generasi dan rasuah, tentang tafsiran, tentang generasi haiwan di syurga, pada bahagian haiwan, pada jiwa, organon, fizik, puisi, politik, analisis posterior, analisis terdahulu, protriptikus, retorik, penolakan sofistik dan topik.
Beliau juga mengambil subjek pengajian dalam biologi, fallacy, heliomorphism, penggerak utama silogistik. Aristotle, ahli falsafah dan saintis Yunani purba, salah seorang tokoh intelek terhebat dalam sejarah barat. Beliau adalah pengarang sistem falsafah dan saintifik yang menjadi kerangka dan wadah bagi kedua-dua skolastik Kristian dan falsafah Islam zaman pertengahan. Beliau adalah pengasas logik formal, merangka untuknya sistem siap yang selama berabad-abad dianggap sebagai jumlah disiplin, dan beliau mempelopori kajian zoologi, kedua-dua pemerhatian dan teori, di mana beberapa karyanya kekal tiada tandingan sehingga abad ke-19. Seterusnya, kehidupan awal Aristotle. Aristotle dilahirkan pada 384 BC, iaitu Before Christ, di Stagira di utara Greece. Kedua-dua ibu bapanya adalah ahli keluarga perubatan tradisional dan bapanya Nicomachus berkhidmat sebagai doktor istana kepada Raja Amyntas III dari Macedonia. Pada usia 17 tahun, beliau dihantar ke Athens untuk mendaftar di Akademik Plato. Beliau menghabiskan 20 tahun sebagai pelajar dan guru di sekolah itu, muncul dengan penghormatan besar dan kritikan yang baik untuk teori gurunya. Apabila Plato meninggal dunia pada tahun 347, kawalan akademi diserahkan kepada anak saudaranya Speusippus. Oleh itu, Aristotle meninggalkan Athens tidak lama kemudian. Beliau menghabiskan 5 tahun di pantai Asia Minor sebagai tetamu bekas pelajar di Assos dan Lesbos. Di sinilah dia menjalankan penyelidikan perintisnya dalam biologi marin dan berkahwin dengan isterinya Phaedrus. Pada tahun 342, Aristotle telah dipanggil ke Macedonia oleh Raja Philip II untuk memberi tunjuk ajar kepada anaknya Alexander the Great. Pengaruh universal Aristotle agak berkurangan semasa Renaissance dan Reformasi, kerana pembaharu agama dan saintifik mempersoalkan cara gereja Katolik menerapkan ajarannya. Walaupun pada hari ini, karya Aristotle kekal sebagai titik permulaan yang penting untuk sebarang hujah dalam bidang logik, estetika, teori politik dan etika. Kematian dan warisan Aristotle. Selepas kematian Alexander the Great pada tahun 323 BC, iaitu Before Christ, sentimen nanti Macedonia sekali lagi memaksa Aristotle untuk melarikan diri dari Athens. Beliau meninggal dunia di utara bandar pada tahun 322 akibat aduan pencernaan. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia mempunyai hubungan dengan hambanya Hephaestus yang melahirkannya, Nicomachus, anak lelaki yang diberi nama risalah etikanya yang hebat. Selama beberapa generasi, karya Aristotle telah dilupakan. Ahli sejarah Strabo berkata ia disimpan selama berabad-abad di dalam bilik bawah tanah berkulat di Asia Minor sebelum penemuan semula mereka pada abad pertama BC, walaupun tidak mungkin ini adalah satu-satunya salinan. Pada 30 BC, Andronicus dari Rhodes mengumpulkan dan menyunting karya Aristotle yang tinggal menjadi asas untuk semua edisi kemudian. Avicenna, Averroes dan sarjana Yahudi Maimonides menghidupkan semula Aristotle, ajaran logik dan saintifik. Karya Aristotle mengenai falsafah mempengaruhi idea-idea dari zaman purba akhir sehingga zaman Renaissance.
Salah satu fokus utama falsafah Aristotle ialah konsep logiknya yang sistematik. Objektif Aristotle adalah untuk menghasilkan proses penakulan universal yang akan membolehkan manusia mempelajari setiap perkara yang boleh difikirkan tentang realiti. Dalam risalah falsafahnya, Aristotle juga membincangkan bagaimana manusia seterusnya boleh mendapatkan maklumat tentang objek melalui deduksi dan inference. Bagi Aristotle, deduksi adalah hujah yang munasabah di mana apabila perkara-perkara tertentu ditetapkan, sesuatu yang lain akan menyusul kerana kepulannya begitu. Aristotle dan biologi. Walaupun Aristotle secara teknikalnya bukan seorang saintis mengikut definisi hari ini, sains adalah antara subjek yang beliau selidiki semasa berada di Hellenism. Aristotle percaya bahawa pengetahuan boleh diperoleh melalui interaksi dengan objek fizikal. Penyelidikan Aristotle dalam sains termasuk kajian biologi. Beliau cuba dengan sedikit kesilapan untuk mengklasifikasikan haiwan ke dalam genera berdasarkan ciri-ciri mereka yang serupa. Haiwan dengan darah merah kebanyakannya adalah vertebrata, manakala haiwan tidak berdarah dilabelkan sebagai cephalopod. Biologi marin juga merupakan bidang yang menarik untuk Aristotle. Melalui pembedahan, dia meneliti dengan teliti anatomi makhluk laut. Berbeza dengan klasifikasi biologinya, pemerhatiannya terhadap hidupan marin seperti yang dinyatakan dalam bukunya adalah jauh lebih tepat. Sumbangan Aristotle. Beliau membuat sumbangan perintis kepada semua bidang falsafah dan sains. Beliau mencipta bidang logik formal dan beliau mengenal pasti pelbagai disiplin saintifik dan meneroka hubungan mereka antara satu sama lain. Aristotle juga seorang guru dan mengasaskan sekolahnya sendiri di Athens yang dikenali sebagai Hellenism. Sebagai bapa logik barat, Aristotle adalah orang pertama yang membangunkan sistem formal untuk penaklukan. Aristotle menekankan bahawa kebaikan adalah praktikal dan tujuan etika adalah untuk menjadi baik, bukan semata-mata untuk mengetahui. Aristotle juga telah mencipta asas untuk banyak pengetahuan saintifik hari ini, seperti klasifikasi, organisma dan objek. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil kajian kami dapat menyimpulkan bahawa setiap manusia mempunyai cara pemikiran serta pendapat yang berbeza tentang setiap perkara. Hal ini demikian kerana setiap manusia diciptakan dengan perwatakan dan membesar dengan latar belakang yang berbeza. Walaupun pendapat manusia akan bercanggah kerana sesetengah mereka mempunyai pendapat yang negatif dan sesetengah lagi mempunyai pandangan yang positif. Namun, di situlah wujudnya keindahan dalam mempelajari falsafah. Dengan adanya pemikiran manusia berbeza, setiap individu mula berfikir dengan lebih luas disebabkan persoalan yang timbul apabila mereka mendengar pendapat yang berbeza daripada orang lain. Seterusnya, dalam mengenali tokoh-tokoh barat dapat membantu kita untuk mengetahui perbezaan cara berfikir mereka dengan masyarakat kita. Hal ini merupakan hal yang perlu diambil sakna supaya kita tidak menjadi masyarakat yang memandang remeh dan menganggap budaya barat sebagai sesuatu yang negatif. Bukan itu sahaja, kita juga dapat memperoleh ilmu yang banyak dengan mengkaji tentang tokoh-tokoh falsafah barat yang tidak kurang hebatnya dengan tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh yang lain di seluruh pelosok dunia. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.